لساني يفقه قولي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 43. Surat 43, baris ke-10 daripada atas. Baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Setelah engkau membaca kunut di dalam sembahyang subuh. Setelah engkau membaca kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua sembahyang subuh, maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan dua tanganmu. Maka engkau taruhkan pertama-tama. Kalau dalam nipis tu tak ada maka. Kalau dalam hak tebal ni ada maka. Hak nipis. Maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan dua tanganmu. Di situ. Maka engkau, hak nipis tak ada maka. Hak tebal ada. Hak tebal ada maka ni. Maka engkau taruh pertama-tama di atas tempat sembahyang akan kedua lututmu, kemudian maka dahimu, padahal ia dahimu terbuka, dan taruhkan hidung berserta dengan menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu, dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Setelah itu maka engkau sujud selepas i'tidal serta mengucap Allahu Akbar, takbir intiqalat, dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu sebagaimana takbir untuk rakaat angkat kedua tangan. Kembali pada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat kedua tangan. Daripada i'tidal berpindah pada sujud, mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu. Itu tak sunat angkat tangan dah. Tak sunat angkat tangan. Jadi sekarang ni bicara berkaitan dengan adab ketika solat. Dalam adab ni dicapur sekali lah. Merangkumi yang wajib, rukun, dan juga merangkumi yang sunat. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin ni tak ada lah bicara rukun secara berasingan, bicara sunat secara berasingan tak ada. Dia buat sekali antara rukun dan juga antara sunat. Jadi hak wajib, hak sunat adalah termasuk di dalam adab ketika solat. Dia pun susunglah satu-satu dicapur sekali. Jadi sujud ni serta mengucap Allahu Akbar, takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Takbir tu Allahu Akbar. Intiqalat ni ketika intiqal, ketika berpindah rukun. Jadi dua kalimah ni Allahu Akbar kena letak betul-betul di dalam pindah. Sebab takbir intiqalat ni tepat letak dia apa? Minib tidak lintiqal wa intihai. Itu tepat dia. Tepat Allahu Akbar, minib tidak lintiqal wa intihai. Tepat dia mula pindah sampai ke pindah. Sampai ke kesudahan pindah. Takbir intiqalat ni takbir berpindah rukun, tempat letak dianya
Mini bertidak intiqal, mula pindah. Wantihai, su pindah. Maknanya kalau kita iktidal tu, gerak je, Allah. Habis je pindah. Ngam-ngam nak masuk sujud, bar. Tu. Itu tempat takbir intiqal. Takbir berpindah rukun. Jadi kita pun fahamlah. Takbir Allahu Akbar. Intiqalah berpindah rukun. Masa mana berpindah? Alah, gerak. Lepas tu sampai di sujud. Itu masa dia pindah. Jadi Allahu Akbar letaknya daripada mula pindah sampai ke kesudahan pindah. Itu tempat letak takbir intiqalat. Takbir seumpama tu yang pertama lilittiba', ikut takbir intiqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu illah hadis Nabi, illah akalnya apa? Supaya tidak sunyi dalam pergerakan solat daripada zikir. Duduk di datang dua illah, dua kerana. Yang pertama lilittiba', kerana ikut takbir intiqalat Nabi. Yang kedua supaya yang kedua ni illah akal dia panggil. Kerana apa? Nak letak takbir ni, takbir intiqalat mula daripada pindah hinggalah kepada akhir pindah. Kerana supaya tidak sunyi sembahyang engkau daripada zikir. Kalau kita daripada iktidal, kita bergerak separuh jalan, Allah, baru kita Allah. Jadi daripada berdiri sampai ke separuh jalan berpindah tu, ada zikir ke tak? Tak ada zikir. Tak ada zikir. Sebab apa? Allah tu separuh dah gerak. Pada ni. Itu ilah akal. Supaya tidak sunyi sembahyang kau daripada zikir. Mana bergerak aja Allah bar ngam-ngam masuk sujud. Dalam sujud ada tasbih dia sendiri dah. Jadi letak takbir intiqalat seumpama tu, yang pertama lilittiba' kerana ikut takbir intiqalat Nabi. Yang kedua supaya tiada sunyi sembahyang engkau daripada zikir. Dia daripada iktidal kepada sujud ni berpindah yang jauh sedikit. Maka takbirnya panjang sedikit. Adapun daripada qiyam kepada rakaat dia dekat aja. Allahu Akbar. Cukup Sujud yang pertama kepada duduk antara sujud. Allahu Akbar. Sebab dia pendek je. Antara duduk antara sujud berpindah pada sujud yang kedua. Allahu Akbar. Intiqal yang paling jauh adalah sujud yang kedua kepada berdiri. Itu paling jauh. Di tengah tu pula ada duduk istirahat. Berhenti sekejap. Daripada sujud yang kedua nak berpindah pada berdiri, dia ada duduk istirahat sekejap. Jadi berpindah tu jauh dah. Berhenti pula sekejap tengah tu. Jadi itulah hak takbir intiqalat yang paling panjang. Gerak angkat je dari sujud yang kedua, Allahu Akbar. Bar tu berdiri. Adapun kalau sujud yang kedua berpindah pada tasyahud, Allahu Akbar, dia dekat. Ini takbir intiqalat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat letaknya mini bertidak lintiqal wa intihai. Bainal ibtida' lintiqal wa intihai, antara permulaan pindah hingga kepada kesudahan pindah. Itu dia panggil takbir intiqal. Takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Letak dua kalimah Allah dan Akbar dalam berpindah betul-betul. Jangan Akbar tu dalam rukun yang dipindah dah. Macam kata berdiri kepada rokong. Masa berpindah Allahu Akbar. Akbar bukan dalam pindah. Akbar siap dah pindah. Duduk dalam rokok dah. Itu berpindah yang dekat. Sujud yang pertama, bangkit kepada duduk antara sujud. Allah je dalam pindah. Akbar di dalam duduk antara dua sujud. Langgar sepadang orang panggil. Nak dua perkataan, dua kalimah tu Allah dan Akbar dalam pindah. Bukan Allah dalam pindah, Akbar siap dah pindah. Bukan. Ini takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Terutamalah berpindah daripada sujud yang kedua
Terkadang kepada berdiri, terkadang kepada duduk tasyahud. Jadi kalaulah imam belakang makmum perempuan, contohnya dalam tabir, contohnya tabir sini cerah. Hak tabir hak tutup rapat. Kain pula kain tebal, tak nampak. Maknanya kalau tu imam depan tu rakaat tak cukup ke, tasyahud akidah, rakaat lebih ke, naik rakaat kelima contohnya, walaupun makmum perempuan dalam tabir tutup rapat tu tak nampak, tapi mereka tahu. Rakaat 3 Zuhur, Allahu Akbar. Mana dah naik pada berdiri ni? Tasyahud dah ni. Mana makmum perempuan boleh sedar. Walaupun tak nampak. Makmum lelaki tu nampak. Makmum perempuan. 3 rakaat baru Zuhur ni. Berpindah pada berdiri lah. Berpindah pada berdiri. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Tasyahud akhir dah. Baru 3 rakaat. Boleh tahu. Cukup dah 4 rakaat Zuhurnya. Tiba-tiba lepas dia sujud yang kedua kat keempat, Allahu Akbar. Allah tu iman. Naik kat kelima pula dah. Dah nampak tahu. Sebab dia takbir panjang, berarti dia berpindah kepada berdiri. Makmum lelaki pula, ada hak tasyahud, ada hak ikut tu imam. Sebab makmum pun, rasa macam lebih dah ni. Dah cukup lagi barangkali ni. Hak makmum pula, dah ingat rakaat. Biasa kan berlaku gitu. Tok imam naik kat kelima, makmum ni ada ikut tok imam, ada sebahagian duduk tasyahud. Ada ni. Jadi makmum tu sendiri pun mana? Bukan cukup dah ke? Dah cukup lagi kali ni tok imam bangun berdiri, dia pun ikut bangun berdiri. Sebab apa? Dia pun syok. Tok imam pun terus kat kelima. Tak ada seorang habuk pun, subhanallah, tak ada. Subhanallah tegur, subhanallah tu sunat je. Adik makmum ni, betul alik kita para rakaat ke, betul alik tu imam rakaat tak cukup lagi. Ada dia pun sebersalah. Kan subhanallah kan, baru 3 rakaat subhanallah apa? Nak kepat ah. Tak nyakit orang panggil. Tak dah. Dia ni makmum ni. Dia berasa macam cukup dah pak Tapi kenapa ramai pula makmum ikut imam nak rakaat kelima? Jadi dia pun jadi. Nak subhanallah. Kalau betul dia tak imam, kalau betul ramai-ramai ikut imam bangun berdiri tu, dah tu. Subhanallah apa dia? 4 rakaat, 3 barunya. Dah susah marah dia orang pula. Kata dia macam-macam. Tapi nak ceritanya, itu makmum lelaki, dia nampak tu imam. Makmum perempuan, dia tak nampak tu imam. Tapi Allah, tu imam ni lagak dah ni, terlajak dah ni, nak kat kelima. Maknanya walaupun tak nampak, makmum pun sedar. Sedar daripada mana? Sedar daripada takbir intiqalat. Itu lepas di sujud yang kedua. Ada berpindah pada berdiri, takbirnya panjang. Ada berpindah pada duduk tasyahud, takbirnya pendek. Takbir intiqal. Takbir ketika berpindah rukun. Daripada iktidal pada sujud yang pertama, berpindah rukun yang jauh sedikit juga. Maka bergerak je Allahu Akbar, bar ngam-ngam. Dahi masuk pada rukun yang dipindah, sujud yang pertama. Maka engkau taruhkan pertama-tama, mula-mula, di atas tempat semayang akan kedua lututmu. Kemudian maka dahimu, padahal dahimu terbuka. Dia ambil orang mula dengan akhir. Mulanya letak 2 lutut, kemudian letak 2 tangan, kemudian letak dahi. Letak 2 lutut, kemudian letak 2 tangan, kemudian letak dahi. Ini hak dalam mazhab Syafi'i kita lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Hak jumhur ulama, letak lutut dahulu, baru letak tangan, baru letak dahi. Adapun mazhab Maliki, daripada iktidal turun kepada sujud yang pertama, letak tangan dulu. Letak tangan dahulu, kemudian letak lutut, kemudian letak dahi. Ni turun ni.
Sampai ke latar tu, hak mula-mulanya, dua perut jari kaki lah hak mula-mulanya. Sebab sujud ni, syarat dia kena bumi 7 anggota. 2 perut jari kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi. Jadi 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Diperintah akan Nabi SAW bahawa aku sujud atas 7 anggota. Hak 7 anggota ni, ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. 7 anggota ni. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun jumhur mazhab yang lain, yang wajib hanyalah dahi sahaja. 6 anggota yang lain sunat letak latar. Itu jumhur mazhab yang lain lah. Termasuk pandangan Imam Rafi'i, pandangan Da'if dalam mazhab Syafi'i. Dahi saja yang wajib. Kalau letak dahi saja buat gua ni, ikat perut ke siling, tarik noneng, letak dahi saja. Tak ada lah nak cerita. Maknanya kita sujud 7 anggota. Sebagaimana Nabi bersabda, diperintah akan aku sujud 7 anggota. 7 anggota tu yang wajib satu je. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Tanda sujudnya dahi je. Pada Quran sebut. Maka yang wajib dahi. 6 anggota yang lain sunat. Memanglah semua akan sujud 7 anggota. Semua akan sujud kena bumi 7 anggota. Mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad mazhab Syafi'i, 7 anggota tu wajib, syarat untuk sah rukun sujud. Jumhur kebanyakan mazhab yang lain, 7 anggota, 1 anggota yang wajib dahi. 6 anggota yang lain sunat. Hak ning ni bahagiannya apa sini ni? Bahagian perut jari kaki. Letak 2 tangan, letak lutut tu sahih lah. Letak 2 perut jari kaki. Kena ada perut jari kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Kena perut. Kena perut hak makan nasi tu je. Tu. Perut dia. Ni tuak, ni tangan. Tuak kaki. Ni jari. Ni hujung. Perut dia ni lah ni. Hak perut ni. Jadi kalau pada masa sujud, dia letak cacam je. Letak cacam je. Makna apa tu? Hanya kena hujung jari. Tidak memada. Dia nak perut dengan bahawa tekan sedikit jari tu. Barulah kena perut. Tekan sikit jari tu baru kena perut. Tapi dia letak cacam gitu je. Makna tak kena perut. Ada yang, apa? Hapa. Dia letak gitu ya, letak gitu. Apa? Apa? Ni cacang, tapi tak kena perut juga. Dia letak gini mana? Ada hebat lagi, ni pernah berlaku, dia angkat kaki daripada latar, congik macam mak rempik akak mutu tu lah. Dia angkat gini. Kata pemuda kulok main ni. Tapi biasalah kalau letak kaki hujung saja, tak cacang gitu je. Kadang-kadang letak belakang jari letak. Macam mana kita kalau duduk belakang? Apa sujud seumpama ni? Tak apalah. Jumhur kebanyakan mazhab, termasuk pandangan Imam Rafi'i, pandangan Da'if dalam mazhab Syafi'i, yang wajib hanya dahi saja. 6 anggota yang lain, termasuk 2 perut jari kaki, sunat juga. Itu bahagian dia. Bahagian kita, tak sedut peduli. Tapi kalau depan kita, kawan kita, sudah semayam, sembang, mengapa sujud gitu? Malu ke orang sujud? Mudah pandai ke? Kawan kita boleh kita cakap. Tapi kalau jenis orang muka bekeng, ayah haji tu sudah sosek lah. Aku semayam lah benda mung lagi dia awak. Ada susah tu. Yalah, itu benda khilafiah. Pada ni, itu biasa banyak berlaku. 7 anggota, 2 perut jari kaki. Bukan 2 jari kaki. 2 perut jari kaki. Bukan hujung jari kaki. Bukan hujung jari kaki. Perut jari kaki kena tekan sedikit. Sebatang sebelah dah apa dah. Ibu jari ke. Tapi disunatkan kena perut ke-5 jari kaki. Termasuk jari kaki kelingking tu. Hak halus tu. Kalau boleh.
Kelima-lima. Perut, jari kaki kena latar. Hak wajib, sebatang je. Ibu jari pun tak apa dah. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Hak wajib. Ni mazhab Syafi'i lah. Jadi hak kena bumi 7 anggota. Jadi pada masa berpindah pada sujud yang pertama, 2 perut jari kaki duduk latar dah. Sebab kaki kita duduk latar kan. Jadi antara 2 lutut dengan 2 tangan, sunat. Ni. Dalam kitab kita ni, maka engkau taruhkan pertama-tama, mula-mula, di atas tempat semayang akan kedua lututmu. Letak lutut dulu. Jangan turun tangan dulu. Kalau turun tangan dulu dalam mazhab Syafi'i kita makruh. Ini bagi orang sehat lah. Bagi orang tak sehat ataupun bagi orang gemuk, dia kena turun tangan dulu. Dia turun lutut dulu. Gegar kalau latar papan. Kalau gemuk lah. Kalau gemuk, dia turun lutut dulu. Latar surau, latar papan. Gegar lah. Orang uzur, orang tak sihat pula. Sama lah juga. Dia turun pelan-pelan. Dia letak tangan dahulu. Kemudian pelan-pelan dia letak 2 lutut. Kemudian dia letak dahi. Itu bagi orang uzur, bagi orang gemuk. Kalau orang sihat, dia disunatkan letak 2 lutut, kemudian 2 tangan, kemudian barulah letak dahi. Dia gitu. Itu masa turun. Masa naik pula, angkat tangan dahulu, kemudian angkat lutut. Mazhab Maliki, angkat lutut, angkat tubuh dahulu. Tangan duduk latar lagi. Barulah angkat tangan kemudian. Itu mazhab Maliki. Timbul khilaf begini. Sebab Nabi SAW kemudian Nabi uzur. Ketika Nabi uzur, Nabi turun ke lantai itu, Nabi letak 2 tangan dulu. Nabi nak bangkit daripada sujud kedua kepada berdiri, Nabi angkat 2 lutut dahulu, barulah angkat 2 tangan. Jadi mazhab Maliki ni ambil apa yang Nabi lakukan kemudian. Hak terdahulu dinasahkan, dibatalkan. Tak ada dah. Sebab Nabi buat kemudiannya, daripada iktidal pada sujud, Nabi letak tangan dulu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Sebab Nabi letak tangan dulu tu Nabi uzur. Pada masa Nabi sihat semua sebelum tu, Nabi letak lutut dulu kan. Kemudian Nabi letak tangan dulu, baru letak 2 lutut. Tu Nabi dalam keadaan tak sihat masa tu. Sebelum Nabi SAW meninggal, wafat. Itu pada mazhab Maliki dah. Mana hak Nabi buat kemudian, pakai tu. Hak Nabi buat dahulu, turun 2 lutut, waktu dinasahkan, dibatalkan hukum. Itu mazhab Maliki. Pada ni. Sama juga dengan kita nak bangkit pada berdiri daripada sujud yang kedua. Sama ada kita letak 2 tangan ataupun kita letak belakang tangan. Jadi mazhab Syafi'i letak 2 tangan, mazhab Maliki letak belakang tangan. Dia panggil qiyamil ajiz ataupun qiyamil ajil. Qiyamil ajiz ni orang yang lemah, dia tekan 2 tangan baru naik. Qiyamil ajil, orang uli tepung macam mana uli tepung? Ni uli tepung. Ini uli tepung. Jadi, ditekan dengan belakang tangan. Ada ni. Mazhab Syafi'i tekan dengan 2 tangan, bangkit dari sujud yang kedua pada berdiri. Mazhab Maliki tekan dengan belakang tangan. Sebab Nabi kemudian, Nabi tekan dengan belakang tangan. Jadi mazhab Maliki ambil kemudian, hak terdahulu Nabi buat, dinasahkan, dibatalkan hukum. Mazhab Syafi'i tak. Kalau kita gagak, kalau kita masih lagi bertenaga, tekan dengan 2 tangan. Kalau kita tekan dengan 2 tangan tak naik lagi, digagos sikit, kena tekan dengan belakang tangan baru boleh naik. Barulah tekan dengan belakang tangan. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i daripada iktidal berpindah kepada sujud, pertama-tamanya mula-mula engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat semayang akan kedua lututmu, kemudian maka dahimu. Dia 2 lutut, 2 tangan. Kemudian maka dahimu, padahal ia dahimu terbuka. Jadi 7 anggota yang wajib kena latar ni, dahi wajib terbuka, jangan berlapik dengan anggota tubuh kita ataupun pakaian di tubuh kita. Ada ni.
Mana sujud tu jangan berlapik dengan serban ke. Serban ikat di dahi. Sujud atas serban tidak sah. Sebab dahi satu anggota tujuh anggota wajib terbuka. Jangan berlapik dengan anggota kita ataupun pakaian di tubuh kita. Wajib dahi terbuka. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab-mazhab yang lain, dia tak apa. Dahi dia tertutup dengan serban pun, tak apa. Mazhab Hambali contohnya, tak apa kalau berlapik dengan serban. Jumhur mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Diharuskan sujud dahi berlapik dengan umpama serban. Cuma dimakruhkan jikalau tak ada keuzuran. Keuzuran macam mana? Allah, latar panah ni. Semayang hari Jumaat, semayang di luar, di tanah tengah panah. Oh, letak dahi dengan dahi kosong gitu. Sakit ada dahi, dia pun serban dia, songkok dia, kopiah dia pun buat turun. Letak atas dahi, dia pun sujud atas serban, songkok, kopiah. Tidak dimakruhkan. Itu 3 mazhab. Mazhab pun kita tak boleh. Dahi wajib terbuka. Berlapik dengan serban, tak sah sujud dia. Tak sah semayang. Dahi wajib terbuka. Oh, ni pernah lah. Ya. Imam Arab. Dia pakai serban. Dia ikat ni. Ikat di dahi. Dia ikat di dahi serban. Lepas tu, hari Jumaat, susah sekali. Dia nak semayang nanti dia tolak lah serban dia tu. Takkan dia duduk dahi gitu. Doa tiba-tiba. Dia sujud betul-betul atas serban. Allah, orang masjid pula berhara dah lah. Dia tu kan ustaz. Ya, dia. Yelah orang ni. Beritahulah ke dia. Tempat kita ni bermazhab Syafi'i. Susah kapung. Oh, kapung ni tak tahu mazhab lain. Lagipun di tempat kita bukan tu imam. Anak makmum pun tak ada seorang ikat serban buat dahi. Anak makmum lah mengamal pakai serban tu. Tak ada seorang ikat serban atas dahi macam tu imam. Dia buat dahi betul-betul. Dia sujud atas serban betul-betul. Lepas dia lah di Jumaat tegur. Pada tu serban tidak akan tau. Bukan orang marah dia pakai serban. Ikat molek lah, jangan buat dahi. Lepas tu pas sudah tidak akan dah serban. Takkan pas sudah serban kau kopiah je. Mentang-mentang lah dia pakai serban kau tegur. Bukan hal serban. Letak serban ni dia buat sini. Buat dahi. Disujud betul-betul atas serban. Ingat ke masa nak semayang, diselok lah sikit. Dah selok pun. Dah selok pun. Kata tegur lah. Tak apalah. Bukan wajib tegur pun. Bukan benda mungkar. Sebab benda khilaf. Tapi, susah hari Jumaat kita ramai-ramai ni. Orang tak tahu. Mula susah lah. Tu imam ni warna gitu. Lek Tak ada orang Malaysia kita serban pakai seumpama tu. Ikat tengah dahi gitu. Bukan dia tegur lah kata tegur lah. Tegur dia buang serban dia. Tak akan tegur. Ngajuk orang kali. Tak apa dia pada ikat sini. Ikat tak dahi. Gimana? Lepas tu ada orang pakai serban. Besar serban dia. Sengit kepala dia pakai serban. Dulu ni cerita lama lah. Orang pakai serban kan serban biasa. Dia ada satu serban tu buat sejadah. Dah sejadah dia ikat di kepala, berat atas kepala. Kata tu nasib baik, dia ambil sejadah buat serban. Kalau dia ambil selimut, dah kan serban, dia biasa-biasa kain serban kan. Kan dia kain tebal tu, orang tak buat sejadah. Orang bukan buat serban dia besar. Sekarang ni ada jenis, serban besar gitu. Lepas tu dia sujud macam mana? Tanya dia lah, dia sujud macam mana? Dahi pun penuh dengan serban apa? Kan, orang kita ni serban sederhana sahaja. Besar pun tidak, kecil sangat pun tidak. Sederhana. Sekarang ni ada jenis serban duduk gini. Disujud macam mana? Atau ada timbul persoalan, disujud macam mana? Itu masih tak semayang. Siapa dia semayang, diselok lah, ditarik ke atas sikit. Wallahualam lah. Sebab kalau tengok pada serban besar tu, kalau nak letak dahi tak lepas, tak kena dahi. Ke sujud macam mana? Dah serban duduk gini, so bukan tak dahi. Bukan tak dahi, nampak dahi terbuka. Tapi serban tu besar. Dahi nampak. Tadi waktu tu Imam Arab tu, dia letak atas dahi, serban dia nipis. Macam serban kita je. Serban nipis, tapi dia ikat atas dahi.
Hak ni dahi nampak. Tapi dahi nampak tak banyak. Persoalannya, subang dia duduk gini besar ni. Disujud macam mana? Tanya dia lah. Disujud dahi kena dah, dilatar. Sebab dahi buka sikit je, subang pula besar. Tu Wallahu'alam. Kalau hak mazhab Syafi'i kita, dahi wajib terbuka. Jangan berlapik dengan anggota tubuh kita ataupun dengan pakaian kita. Kalau berlapik dengan anggota tubuh orang lain, tak apa. Nak sujud je, cucu dia letak tapak tangan. Sujud atas tangan dia tu. Tak boleh sujud atas anggota tubuh. Itu bukan tangan kita, tangan orang lain. Tak apa. Dia melentang depan sejadah kita. Sujud atas perut dia. Tapi jangan ngilah lah. Sujud atas perut dia. Dia menapa. Biar dia kena. Tengok tu, toki nak semayang, dia buat perangai. Dia melentang di depan sejadah. Sujud atas perut dia. Boleh ke sujud atas anggota tubuh? Anggota tubuh kita tak boleh. Kita letak tangan kita, tak boleh. Cucu letak tangan, kita sujud atas tangan cucu kita. Tak apa, itu bukan anggota tubuh kita. Sujud atas perut cucu kita pun tak apa. Sebab itu bukan anggota tubuh kita. Sama juga. Orang perempuan lah biasanya. Dia kadang-kadang baju semayang dia kembang. Sebab perempuan ni kembang. Jadi pakaian sembahyang. So hadapan tu sampai ke belakang. Jadi makmum perempuan belakang sujud atas kain semayang. Makmum di hadapan. Tak apa. Tak boleh sujud atas pakaian kita. Tak boleh. Pakaian orang tak apa. Dia ada gitu kadang-kadang. Dia terbuka baju semayang. Jadi dia pergi ke belakang. Kain semayang perempuan depan. Soft hadapan. Jadi makmum belakang perempuan ni, dia sujud atas baju semayang orang depan. Tu dah apa tu? Sebab bukan pakaian dia. Dia biasa timbul persoalan. So, dok saya sujud atas pakaian semayang, makmum di hadapan, dia kata. Tak apa. Kan tak boleh sujud atas pakaian semayang. Kita bukan pakaian semayang orang. Tak ada ni. Jadi dahi wajib terbuka. Adapun 6 anggota yang lain, 2 tangan sunat terbuka, jangan berlapik. 2 tangan ni sunat terbuka, jangan berlapik. Orang perempuan kebanyakan baju semayang sekarang dia tak ada lengan. Sebab dia nak jimat kain, lengan dia tak buat. Baju semayang orang tua dulu dia ada lengan. Baju semayang perempuan sekarang ni dia ada kana gitu, kana panggil tau. Dia ada baju ke bawah, tangan duduk dalam, dia tak ada lengan. Jadi pada masa sujud dia berlapik dengan baju semayang. Kurang satu perkara sunat. Dahi wajib jangan berlapik. 2 tangan sunat jangan berlapik. Dia gitu. 2 tangan sunat jangan berlapik. 2 kaki orang lelaki sunat jangan berlapik. Orang perempuan kaki aurah dia kena tutup lah. 2 lutut pasti berlapik lah. 2 lutut tu lelaki sekalipun sebab dia takut terbuka aurah. 2 tangan sunat jangan berlapik. Orang perempuan biasa kena jaga sikit lah. Ni kadang-kadang orang perempuan dia kena dia kena buat lari sikit baju semayang, baru letak tangan. Jadi banyak hija dalam semayang pula. Nak ejak, nak tolak, nak sepok biar baju semayang tu terbuka sikit, dia boleh letak tangan atas latar, jangan berlapik dengan baju semayang dia sendiri. Jadi banyak hija pula dah. Dulu ada lengan ni jalan gitu je. Sebab apa? Tapak tangan perempuan pasti tidak akan berlapik dengan baju semayang sebab dia ada lengan baju. Sekarang tak ada lengan baju, dia kata, orang perempuan cerita, dia kata dia kena tu sikit lah, dia kena selok sikit. Dia pun letak tapak tangan atas latar. Jadi banyak hija dalam semayang ada buat gitu. Banyak pergerakan dalam semayang. Tak tahulah apa alasan pakaian solat perempuan moden sekarang tak ada tangan. Kenapa? Wallahu'alam. Nak jimat kain. Ataupun peseng lah, peseng. Kira peseng. Jadi 7 anggota, dahi wajib jangan berlapik. Satu laginya, dahi wajib ditekan di lantai. Dahi wajib tekan. Jangan letak saja. Kadang-kadang solat tempat program, tempat ramai, kita lambat sikit, kadang-kadang duduk belakang. Kadang-kadang kita duduk tepi tangga tu tuju ke tandah. Orang naik daripada tandah tu, dia gesek kaki di tangga, termasuk belah atas. Kita pun nak letak dahi tu, berasa macam,
Lepas tu letak dahi kena latar. Tapi tak tekan, maka tak sah. Dia kena tekan sekira-kira. Kalau kapah tu akan jadi turun. Bukan tekan, tonyoh sudah jadi hitam, bukan. Ada juga jenis semayang sujud. Dia tonyoh, gahak dahi, nak sudah hitam, biar kata dia kuat semayang. Masa ngaji dulu dia budak pasang gitu. Dia tu dahi dia. Sebab apa? Nak suruh panggil, nak suruh kata dia, Allah kuat solat, dahi dia hitam tu. Dia tonyoh dahi dia, dia latar. Dah tekan dengan bahawa, kalau ada kapah, jadi kapah tu akan gerak, telok, gitu je lah. Bukan tekan sampai kena bekas dahi, bukan. Adapun 6 anggota yang lain, dulu tu pasti tekan lah sebab kita tubuh. Adapun 6 anggota yang lain, dia letak tangan atas latar, dia letak gitu je. Kena sikit je, tak apa dah. Tapi disunatkan, tangan tekan, biar sekalian tapak tangan akan duduk latar. Tu sunat. Kau ini dia biasa tu sebut, letak tangan macam tekuk belalang. Pada tekuk belalang, dia letak tangan gitu atas latar. Mana tengok ni tak kena latar. So je. Dia tak tekan sunat je. Kena habis tapak tangan, sunat je. Dia tekan macam tekuk belalang. Sebab apa latar tak wisi. Ada juga seumpama tu. Hak wajib tekan, jangan berlapik, hanya dahi sahaja. 6 anggota yang lain, tekan, hukumnya sunat jua. Dia letak perut jari kaki latar. Dia letak, kena perut jari kaki, tak tekan. Sunat tekan, biar kelima-lima perut jari kaki kena latar belakang. Itu sunat. Hak wajib terbuka dan wajib tekan hanyalah dahi sahaja. Dan taruh hidung berserta dengan menaruh akan dahi pada tempat sujud itu. Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian antara letak dahi dengan letak hidung. Letak dahi, letak hidung latar, sunat serentak. Hak tadi, 2 perut jari kaki. Kemudian kena 2 lutut. Kemudian 2 tangan. Kemudian dahi. Dahi dengan hidung, sunat, letak serentak. Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Mana pun terdahulu, letak dahi, baru letak hidung. Mana terkemudian, letak hidung, baru letak dahi. Jangan. Sunat letak dahi dan hidung, sunat letak serentak. Letak hidung latar dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Letak hidung dahi wajib. Letak hidung latar mazhab Syafi'i kita sunat. Mazhab Hanafi letak hidung latar hukumnya wajib. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi letak hidung latar hukumnya adalah wajib. Wajib letak hidung latar. Kalau kita mazhab Syafi'i tak letak hidung latar hukumnya adalah makruh. Sebab dari segi dalilnya agak kuat jugalah. Wajib letak hidung latar tu agak kuat sedikit. Maknanya dalil yang agak kuat. Qawiyun min jihatid dalil dia panggil. Kuat dari sebuah dalil. Hak berkaitan dengan hukum, wajib letak hidung latar, bukan dahi saja. Lepas tu kalau kita sujud, dahi tak kena latar, hukumnya makruh. Mazhab Hanafi wajib letak hidung latar. Berbetulan pula orang Hanafi ni, orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, memang hidung dia panjang. Hidung dia panjang, mancung kan. Jadi memanglah hidung dia kena latar. Kita orang Melayu ni hidung kepek pula. Kalau dok letak molek, dok kena hidung latar. Kena masa sujud, dahi wajiblah kena latar. Hidung pun jangan lupa letak latar molek. Cuma antara letak hidung dengan letak dahi latar ni sunat letak serentak. Jangan terdahulu, jangan terkemudian. Pada ni. Hak 7 anggota tu, 2 perut jari kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi, itu wajib. Ni dalam pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Hidung letak latar. Hukumnya adalah sunat. Tapi pandangan mazhab Hanafi letak hidung latar ni wajib, dari segi dalil agak kuat. Maka jangan kita masa sujud hidung tak kena latar. Pastikan hidung dah latar, dahi dengan hidung letak serentak.
Dua perut jari kaki, dua lutut, dua tangan, dahi dan hidung serentak. Dia gitu. Saya pernah terbaca lah sekali dalam soal khabar, soal jawab agama. Ditanya berkaitan dengan masa sujud. Apa hukum letak hidung latar? Dia jawab wajib, dia kata. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Dalam soalan khabar dia ada soal jawab agama. Jadi ada satu soalan, apakah hukum letak hidung latar pada masa sujud? Dia jawab wajib. Kalau jawab wajib tu pula, tuan dia memang hidung macam sikit lah. Kalau jawab wajib tu, tuan dia memang hidung macam sikit. Wajib ada hidung macam, kalau tak rubuh pun kena juga. Tapi dia jawab wajib. Wajib tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Tetapi kalau sujud letak dahi latar, hidung tak kena latar, hukumnya makruh. Letak dahi, hidung latar, letak serentak. Dahi wajib kena latar, hidung sunat letak atas latar. Ini adab ketika solat. Dia merangkumi sekali hak wajib dan merangkumi dengan hak sunat. Pas sini dia disebutnya letak dahi. Padahal terbuka, wajib ke sunat dia tak sebut. Dan taruhkan hidung, dia tak sebut wajib ke sunat. Dan jangan terdahulu, jangan terkemudian. Jangan-jangan ni macam wajib je letak seketak. Sunat letak seketak. Jangan terdahulu, jangan terkemudian. Hukumnya sunat je letak seketak. Tapi kita ni tak nyatakan mana wajib, mana sunat. Dia capur sekali. Sebab apa? Wajib sunat adalah adab ketika kita solat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunat engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunat pada perempuan merapatkan pada sekali bangkai itu, dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahumu, dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu pada tempat sembahyang, kerana yang bangkai itu makruh. Letak siku atas latar dipanggil imbisatul kalbi. Itu hukumnya adalah makruh. Melainkan kalau sujud tu lama. Mayang sunat tasbih, sujud lama. Allah lengah dah. Dia pun letak siku atas latar. Itu dah makruh. Sebab dia sujud lama. Ini hak sujud, hak solat biasa ni. Dia letak siku latar tu malah. Tapi kalau sujud lama, ataupun dia semayang, sujud terakhir tu dia semayang seorang, lama dia baca doa. Jadi siku dia pun lengah dah, dia pun letak atas latar. Tu tidak makruh kalau sujud yang lama lah. Kalau sujud biasa, letak siku latar imbisatul kalbi. Hampar anjing dia panggil. Hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.